Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ni kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu. Saya tak melihat tuan-tuan tapi nampak nama tuan-tuan. Justru bagi siapa yang peluang, masukkanlah nama. Moga-moga bersemangat menyampaikan kuliah ni. Hijrah Hanita Ahmad, Hijrah biiznillah. Barakallahu fikum. Jangan lupa share pada teman-teman yang lain kerana pagi ni saya nak bagi panduan. Apakah perkara-perkara yang akan menambah ketakwaan, menambah nilai kita di sisi Allah SWT. Faiz Faizah, Al-Wasalan. Seorang sahabat pernah mengatakan bahawa bagaimana anda nak tahu kedudukan anda di sisi Allah SWT? Bagaimanakah kayu ukurannya, barometernya untuk mengukur kedudukan kita di sisi Allah SWT? Kan ada orang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, boleh sembahyang tahajudnya, banyak baca Qurannya, banyak melakukan kebaikannya, banyak menghormati orang tuanya, banyak umrahnya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Tapi untuk pengetahuan, cara yang paling simple untuk mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Faham tuan? Nak faham kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Ni sembahyang subuh sebagai contohnya, pukul apa sembahyang? Kat masjid ke, berjemaah ke, tidak ke? Hari ni dah baca Quran ke belum? Hari ni ada sedekah atau tidak? Kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, tuan-tuan, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Kepentingan Islam ni sejauh mana yang kita buat. Baik. Jadi mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita insan yang lebih berkualiti di sisi Allah Taala, kerana ukuran ketakwaan itu bukan pada hartanya, bukan pada pangkatnya, bukan pada kedudukannya, tapi yang diukur di sisi Allah adalah amalannya. Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita, tapi kerana ridha Allah ataupun rahmat Allah yang diperolehi kerana amalan yang kita lakukan. Para ulama membuat contoh untuk kita faham, tuan-tuan. Contohnya Dr. Atik Nabulisi membayangkan seorang daripada kita, sebagai contohnya, Al-Wasalan Datuk Azman. Maaf ya Allah Rabbi, terlupa pada pagi ni. Subhanallah. Jadi sebagai contohnya, kalau kita lihat pada ini, Al-Wasalan, mak saya ni tunggu naik, maaf ya. Tinggi sangat pula dah. Okey. InsyaAllah. Jadi kalau kita lihat, umpamanya seorang anak belajar bersungguh, belajarnya untuk mencapai keputusan periksaan yang cemerlang, maka si bapa pun bagi kepadanya satu jaminan, berkata, anakku, kalau engkau dapat keputusan cemerlang dalam periksaan ni, ayah nak bagi kau hadiah. Apa hadiah? Sebagai contohnya sebuah motosikal lah. Ayah nak belikan kau sebuah motosikal. Yang kau buat sungguh-sungguh ni periksaan SPM, ayah belikan engkau motosikal. Kau masuk universiti besok ada motosikal. Maka si anak belajarlah bersungguh, dapat keputusan SPM yang cemerlang. Oleh kerana terlalu gembira dengan keputusan yang ada tu, dia pergi ke kedai motosikal yang ayah dia pernah bawa pergi dahulu sebelum periksaan. Jumpa dengan uncle jual motosikal tu. Uncle, ini keputusan periksa saya. Saya nak motosikal yang ayah sejanjikan itu. Uncle tu pun kata, baguslah keputusan kamu budak baik, cemerlang. Tapi kau nak motosikal ni, kau kena jumpa ayah kau lah. Ayah kau yang bagi duit. Pakcik ni, uncle ni, kalau motosikal ni boleh je bagi kat kau, tapi kena ada duit lah. Maka demikian ada hidup, tuan-tuan. Perumpamaannya, bila kita masuk ke dalam syurga Allah Taala, insya-Allah, ya, saya dan tuan-tuan dapat rahmat, dapat keampunan daripada Allah Taala, kekurangan kita, mengampunkan untuk aib kita, meninggikan darjat kita, masukkan kita dalam syurga. Amal salih yang kita lakukan itulah bandingannya dengan kejayaan anaknya tadi mencapai keputusan cemerlang dalam SPM-nya. Maka motosikal itu ibaratnya syurga kalau dibandingkan. Nak bagi faham mudah, kata Dr. Atik Nabulisi lah. Kasih sayang ayah, yang ayah ulurkan duit kepada uncle menjual motosikal itu, itulah rahmat Allah SWT. Yang mana rahmat Allah diperolehi dengan seamalan. Tak bolehlah orang kata kalau begitu rahmat Allah ni, Nabi pun sabda bahawa rahmat Allah diperolehi kerana kasih sayang Allah kepada kita, bukan kerana amal kita. Kalau begitu saya tak mau beramal. Tak betul, tuan-tuan. Kena beramal kerana amalan itu syarat. Maka dengan ikhlasnya amalan kita lakukan, turunnya rahmat Allah kepada kita, maka kita pun dapat apa yang kita harapkan itu, iaitu keampunan daripada Allah, syurga dan sebagainya.
Maka apakah panduan yang ditunjukkan Nabi SAW selaku insan yang paling sempurna, yang maksum, bagaimana cara mendapat rahmat Allah dalam bulan Ramadan yang namanya taqwa itu. Jangan lupa ya, bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, buka lagi sekali jilid yang pertama, pada muka surat 467, surah Al-Baqarah ayat 183. Buka ya. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu bertakwa. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Kena ikut contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana jadi orang bertakwa dalam konteks puasa. Apakah amalan-amalan Nabi kita yang menyebabkan Allah menjadikan, meletakkan baginda di tempat yang paling mulia, insan yang paling bertakwa. Ingat ya, satu hari Nabi dikunjungi oleh beberapa orang sahabat yang nak memahami ibadah Rasulullah SAW. Pada ketika itu Nabi tidak di rumah, yang ada adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mengajar mereka, menceritakan perihal akhlak, kelakuan, ibadah, sikap Nabi SAW. Yang akhirnya ketiga-tiga insan itu telah pun memahami mengikut kadar kefahaman masing-masing. Lalu yang pertama berkata, kalau begitulah caranya Rasulullah SAW beribadah, maka saya akan berpuasa, tidak akan berbuka sampai bila-bila. Puasa sehari lah maksudnya. Yang kedua pula berkata, kalau begitulah amalan Rasulullah yang dipamerkan, terangkan, ditunjukkan oleh umum ini itu, maka saya akan qiyamul lail sepanjang-panjang malam, tidak akan tidur. Yang ketiga pula berkata, kalau begitulah amalan Rasulullah yang saya faham, maka saya tidak akan berkahwin sampai bila-bila, untuk memberi fokus kepada ibadah yang dikerjakan. Mendengar penjelasan atau mendengar jawapan ketiga-tiga orang itu, hasil kefahaman masing-masing terhadap ibadahnya Rasulullah SAW, maka Nabi SAW telah pun disampaikan perkara tersebut kepada Nabi. Maka Nabi telah bersabda, "Ama ta'lamun anni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Tidakkah kamu tahu bahawa akulah orang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Adapun aku berpuasa tapi aku buka, aku qiyamul lail tapi aku tidur pada waktu malam, dan aku berkahwin, menikah. Siapa yang meninggalkan sunnahku bukan dari kalanganku. Menunjukkan kepada kita bahawa cara takwa yang paling betul kena ikut Nabi SAW. Maka dalam konteks Ramadan yang sangat terbatas, yang tinggal beberapa hari saja lagi ni, bagaimana cara kita nak dapat puasa dan menjadikan diri kita lebih bertakwa daripada sebelumnya? Ini soalannya Muhammad Aslam Fauzi. Alhamdulillah, semua barakallahu fikum. Tolong jemput teman-teman kita yang lain ni pagi-pagi sambil naik kereta pergi pasar nak beli belah ni, nak beli barang Ramadan ni. Boleh dengar hasil kuliah ni, mudah-mudahan ada manfaat, memperbaiki kualiti ibadah yang kita lakukan. Saya tolong share pada adik-adik, teman, kawan. Moga-moga ada saham akhirat untuk kita semua, menganjurkan kepada kebaikan. Kita tak mampu nak menyampaikan, kita beritahu pada orang, sesiapa yang menyampaikan tentang Islam itu dari sumber-sumbernya. Moga ada kebaikan pada nilai amalan yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan nanti. Sabrani Yasin, ya, jalan takwa ikut cara Nabi SAW. Betul tulisan sedari ni. Baik, antara amalan-amalan kebaikan yang boleh kita lihat dilakukan Nabi kita SAW, yang pertama sekali, banyakkan amal soleh berbentuk infak, iaitu memberikan. Kalau di rumah kita tuan-tuan ada sekolah-sekolah tahfiz, ada sekolah-sekolah anak yatim, ada anak-anak yatim, ada masjid, ada surau, ya, ada berbagai cara kita boleh hulurkan bantuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, banyak memberi, banyak buat kebaikan kepada fakir miskin dalam Ramadan terutamanya, dan juga bulan-bulan yang lain. Kita mahu juga bulan Ramadan ya semua infak kepada rumah anak yatim. Sampai rumah anak yatim dekat rumah kami di Singapura itu berkata, "Ustaz, tolonglah sampaikan kepada umat Islam, kerana menjelang bulan Ramadan ni melimpah ruah pemberian, dengan berasnya, dengan ayamnya, dengan telurnya, penuh. Habis Ramadan, ahlan wa sahlan wa jalan, tak ada apa dah tinggal." Ni pun satu kekurangan. Sebenarnya para sahabat Nabi, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya Lataiful Ma'arif, mereka memulakan ibadah, pemberian, infak, belanja, menghantar wang kepada pihak memerlukan ni bukan pada bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelum Ramadan lagi mereka telah mulakan. Ya, sebelum Ramadan apa dia? Syaban, Rajab, sebelum Rajab lagi
apa dia, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban. Pada bulan Jumada Al-Ukhra ataupun Jumada Al-Thaniyah, Jumada Al-Ula lagi, mereka telah Rabiul Awal, Rabiul Akhir lagi, mereka telah mulakan ibadah pemberian. Dan ditingkatkan pemberian itu ataupun infak atau belanja itu ataupun menghantar wang untuk pihak yang memerlukan itu dalam bulan Sya'ban lagi. Orang yang rajin beri dipanggil Jawad. Jawad. Sifat suka beri dipanggil Jud. Alif Lam Jim Waw Dal. Al-Jud. Kan itu kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis Tirmizi, Inna Allah Jawadun yuhibbu al-Jud, Karimun yuhibbul karam. Sifat Allah SWT ini, Allah adalah suka memberi. Maka Allah suka orang yang mengamalkan sikap memberi kepada orang lain itu. Memberi yang halal lah maksudnya, bukan beri rasuah, bukan apa ya. Kemudian Allah itu bersifat pemurah. Dan zat yang agung, Allah yang agung, Tuhan kita yang maha agung itu suka kepada sifat kepemurahan. Ya. Baik. Kalau kita sebut pemurah ni bukan sekali-sekala dia berlaku berterusan. Kerana dia panggil sebagai isim fa'il. Saya bagi contoh pada tuan-tuan ni, isim fa'il dengan fi'il berbeza tau. Saya sebut pada tuan-tuan. Contoh. Kegembiraan pada waktu perkahwinan itu ditambah pula dengan kehadiran penasyid terkenal dari kumpulan sekian. Berbeza tak? Agak-agak kalau ayat ni saya sebut dalam bentuk yang lain. Dan kegembiraan hari perkahwinan itu ditambah pula dengan kedatangan seorang ustaz untuk menyanyi. Beza tak agak ni? Ustaz kerja dia bukan menyanyi tau. Ustaz kerja dia adalah berceramah, menyampaikan ilmu. Ya. Kalau menyanyi kita panggillah penasyid dan sebagainya. Ya tuan-tuan, kalau kita sebut kegembiraan hari perkahwinan itu ditambah dengan kehadiran penyanyi atau penasyid yang terkenal. Dengan ayat kegembiraan hari perkahwinan itu ditambah pula dengan kedatangan seorang ustaz yang menyanyi. Penyanyi dengan menyanyi lain tau. Penasyid dengan menasyid lain tau. Penasyid maknanya memang kerja dia menasyid je. Kalau menasyid ataupun menyanyikan nasyid, mungkin dia sekala, mungkin orang tak datang, penasyid tak datang, maka terpaksa ganti. Maka demikian juga kalau kita lihat Allah menyebut perkataan Allah suka kepada orang yang sifat pemurah. Mana pemurah itu menjadi satu sifat darah daging dalam dirinya. Bukan pada banyaknya, tapi pada kerapnya, pada ikhlasnya. Orang kalau dah suka bersedekah ni tuan-tuan, diturun kat airport itu, dekat bilik air itu pun sempat lagi menghulur kepada pekerja-pekerja yang bersihkan bilik air itu. Terima kasih ya, engkau jadikan negara kami cantik, indah dipandang orang, bersih, sebahagian daripada iman, ambil RM5 pergi minum, pergi buka puasa sebagai contohnya. Pergi makan dekat mana tempat. Ini bukan budaya orang barat tau, ini budaya orang Islam. Tengok Allah kesiannya, susahnya kalau tak ada tukang masak, susahnya kalau tak ada tukang serbaik. Mereka dapat gaji berapa agaknya Allah, ya saya seronoklah makan kat sini kerana makanannya sedap, bersih, cepat. Kerana awak hantar makanan saya cepat, bagi tolong kat orang tu dalam, bagi RM5 ke tip ke. Sebenarnya amalan Islam namanya ihsan tuan-tuan. Mulakan daripada anak kita kecil-kecil tau. Ya, kalau kita pergi ke negara-negara maju, dia siap tetapkan lagi tip berapa nak bagi. Contohnya kalau pergi ke Kanada kan, ke Kanada, hotel katalah bernilai $100 katalah contohnya, ataupun $100 Kanada, maka dia siap letakkan 20% daripada nilai itu mesti dibagi kepada pekerja-pekerja hotel. Islam tak adalah mempayahkan benda seperti itu tuan-tuan. Tapi bila orang tak kerti bahasa dan tak menyedari peluang buat baik bersedekah ni, maka negara maju telah meletakkan syarat demikian. Kalau kita sewa kereta, berapa persen kena bagi pada orang yang hantar kereta tu pada kita, contohnya. Sebenarnya Islam mengajar kita untuk buat ihsan. Ihsan ni sedekah lah antaranya tuan-tuan. Jadi biasakan diri kita. Kita pergi makan kat mana-mana warung ke, kita dah bayar, tambah lebih sikit. Kan? Kalau kita pergi cuci kereta ke, tambah sikit, RM7. Allah kesian, RM7 bersih kereta macam ni punya cantik, bersih. Tambahlah RM10, tak apalah. Ambil lah RM3, minum-minum ke. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitulah cara kita berbuat. Kita jadi pegawai dekat mana-mana jabatan. Ada kerani yang tolong isikan, fill upkan borang kita, bagilah duit, hadiah sikit tuan. Apalah kedekut sangat. Kita jadi salesman. Mana-mana syarikat, tak kira lah jual kereta ke, jual buku ke, jual apa ke.
Kita tahu orang kerja akaun so gajinya fix setiap bulan. Kita ada pertambahan, ada komisen, ada apa. Bagilah hadiah kat orang tu kerana menyiapkan dokumen kita. Ini namanya ihsan, tuan-tuan, ya. Jadi kerangka ihsan ini hendaklah diperluaskan dalam konteks memberi yang halal. Memberi yang disuruh, seperti mana yang disebut dalam hadis, innallaha jawadun yuhibbul jud, karimun yuhibbul karam. Allah itu memang pemurah, dia suka pada sifat kepemurahan. Allah itu maha memberi. Allah suka kepada orang yang suka memberi dalam ketakwaan. Jadi mulakan aktiviti ini dari sekarang, memberi sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas nikmat yang berikan. Itu, tuan, ya. Baik. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menyatakan, kan Nabi ajwadun nas. Wa kana ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fa yudarisul Quran. Fala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi min rihil mursalah la yasalu an syai'in illa ata. Nabi adalah insan yang paling pemurah, paling rajin memberi. Baginda sangat bermurah hati pada bulan Ramadan, terutamanya ketika Jibril datang untuk mengajar Nabi, bertadarus dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW sangat gemar memberi. Baginda lebih cepat memberikan sesuatu, lebih pantas, ya, Iza Ma'mur, lebih pantas daripada angin yang bertiup kencang. Bayangkan angin tu musim ribut, kan, bertiup kencang, menerbangkan daun-daun. Bukan daun-daun saja, bahkan payung boleh terbang, atap boleh terbang. Kita mohon kepada Allah keselamatan, ya. Maka Nabi lebih laju daripada angin itu. Yuni Azidah Hajimin Rosidi Barakallahu Fikum. Jangan lupa share pada teman-teman. Penting sangat topik ni untuk memastikan kualiti Ramadan kita ada peningkatan ketakwaannya, kerana kita nak ikut insan yang paling sempurna, iaitu Rasulullah SAW. Sudahnya, ya, tolong, kerana kita nak tahu apakah amalan Nabi kita yang melayakkan baginda menjadi orang paling bertakwa itu. Kalau kita tak boleh tiru semua, amalkan sebahagian. Pertama sekali, rajin memberi sedekah ni tadi, ya. Mikrofon saya naik turun, maafkan saya, tuan, ya. Dah lama agaknya. Okey, baik. Jadi ini perkara pertama. Dan disebut dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, kan Nabi ahsan nas wa asja'an nas wa ajwal nas. Adalah Nabi kalian, Nabi SAW, ya, Nurija, Nabi kalian, Nabi SAW itu sebaik-baik manusia, sepemberani manusia, manusia yang paling pemberani, dan juga yang paling dermawan. Ya. Disebutkan bahawa pernah seorang menghadiahkan simut kepada Nabi, lalu baginda memakainya. Kebetulan baginda sangat berhajat kepada simut itu. Tiba-tiba datang seorang lelaki minta simut baginda selama sejuk itu di Madinah. Sejuk, tuan. Kalau kita pergi umrah sekarang, alhamdulillah pada tahun ini Ramadan datang pada musim sejuk. Masih sejuk lagi kalau berada di Madinah, ya. Jaga kesihatan bagi mereka yang akan pergi menunaikan ibadah umrah Ramadan ni. Maka baginda memberikan simut itu walaupun suasana sangat sejuk dan Nabi sangat memerlukannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Selimut yang indah, yang cantik dihadiahkan orang itu, diminta lantas diberi oleh baginda tanpa banyak soal. Kita mengetahui bahawa Nabi tidak pernah menolak permintaan yang diajukan kepadanya. Baginda murah hati semata-mata kerana Allah, untuk mencari keridaan Allah yang bersifat dengan Rahman dan juga Rahim itu. Baginda mengeluarkan harta ada kalanya beri kepada orang berhajat, ada kalanya menafkahkan di jalan Allah untuk menjinakkan hati mereka. Baginda sangat mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan dirinya, ahli dan juga keluarganya. Kepemurahan baginda itu di bulan Ramadan sungguh berlipat ganda, sebagaimana melebihi bulan-bulan yang lain, sebagaimana kemurahan dan anugerah Allah yang bertambah dalam bulan Ramadan. Nabi kita seorang yang hidayah, sangat suka memberi, dermawan, yang amat sangat karim, jawad. Bayangkan pada bulan bukan Ramadan pun begitu sekali pemberian baginda kepada orang yang memerlukan. Tambahan pula pada bulan Ramadan, tentulah berlipat ganda kesungguhan baginda dalam memberikan. Ya, tengok masjid dan surau berkeliling rumah kita, dah cukup ke belum peruntukan untuk buka puasa? Kalau kita tak mampu pergi semua, kumpulkan adik-beradik. Pastikan jangan berlalu Ramadan ini melainkan kita telah melakukan infak untuk memberi makan sekurang-kurangnya kepada 30 orang Islam, tuan-tuan. Kalau habis berdaya kita tak mampu nak letakkan peruntukan itu di masjid, nilainya besar. Satu slot mungkin beratus-ratus ringgit, kita pun tak ada kemampuan. Maka tolong jangan abaikan sepanjang bulan Ramadan ni, ketika nak buka puasa, kita mesti menghantar juadah makanan kepada jiran tangga, adik-beradik dan sebagainya. Mudah-mudahan makanan yang enak. Hantar makanan yang elok-elok lah, yang enak. Roti jala contohnya. Ya.
Saya suka contoh tuan, kita hantar makanan yang kita suka makan. Maka orang pun akan makan. Kalau kita hantar makanan ya, jemput-jemput pun dah sejuk pula tu, bentuknya pun tak menarik, kita sendiri pun tak nak sentuh, bagi kat orang kawan makan tak. Maka nak bagi makan makanan, bagilah makanan yang menyelerakan orang. Baik tuan ni, jadi kena bersungguh-sungguh buat aktiviti bagi orang makan ni, kerana dia sebahagian daripada sedekah. Dalam hadis mengatakan, man fatara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un. Andai kita memberi orang buka puasa, walaupun korma sebelah, sebiji, secawan susu, dia berbuka puasa dengan apa yang kita berikan itu, maka kita mendapat pahala puasanya tak kurang sedikit pun, dan untuk dirinya pun dapat seperti itu juga. Hindun ya. Jangan kita menyangkakan bahawa nanti kalau kita buka puasa dengan buah anggur yang orang hantar tu, maka puasa kita diambil olehnya, kita tak dapat apa-apa untuk diri kita. Bukan begitu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada kat sisi kamu, dia akan berakhir. Di sisi Allah, dia tidak akan berakhir. Nuhaizan, Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah semua yang hadir pada pagi ni. Tolong share pada teman-teman, tahu penting sangat topik ni untuk kita faham mengapakah ketakwaan, cara Rasulullah SAW itu penting. Bagaimana cara nak mempertingkatkan amal saleh kita sebagai menjadi orang bertakwa. Cara Rasulullah SAW. Bukan cara fulan ya. Bukan tengok kat Facebook apa orang tu buat ni. Tengok apa yang Rasulullah SAW amalkan. Alhamdulillah Safian, barakallahu fikum. Sahabat baik saya. Baik, dengar lagi ya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, baginda berkhalwat di Gua Hira sebulan dalam setahun. Baginda beri makan kepada fakir miskin datang kepadanya. Sesudah menjadi Rasul, maka kemurahan tangan baginda makin berlipat ganda, terutamanya dalam bulan Ramadan. Bukan ketika baginda diangkat menjadi Rasul, bukan ketika Allah memberikan kepada nikmat-nikmat yang tiada bandingnya. Dalam bulan inilah Jibril tetap datang kepada baginda untuk mengajar Al-Quran Karim. Baik, mengapa kita kena berlaku dermawan dalam bulan Ramadan? Mengapa kita kena ikut teknik Nabi dan strategi baginda ni? Pertama, kerana bulan ini adalah bulan yang paling mulia. Nabi telah menyatakan dalam sebuah hadis Tirmizi, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan tangguh-tangguh langsung sedekah-sedekah pada bulan lain. Kerana sedekah ni boleh menyelamatkan kita daripada kematian yang buruk, boleh menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah, boleh menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang kita tak nampak, musibah-musibah. Maka kena lakukan selalu. Tapi nak diingatkan bahawa seutama-utama sedekah itu adalah dalam bulan Ramadan. Maka pertingkatkan bulan Ramadan kita dengan sedekah. Bulan lain kita tetap sedekah. Begitu juga dalam bab sembahyang sebagai contohnya. Kita sembahyang kat Masjid Haram itu pahalanya mengatasi 100,000 di tempat yang lain. Jangan tunggu nak pergi ke Masjid Haram baru nak sembahyang. Sembahyang tetap kita lakukan di Malaysia ke, di Thailand ke, di Singapura ke, di Brunei. Kita sembahyang macam biasa. Dapat kelebihan pergi ke sana, kita tambahlah sembahyang kita. Macam tu maksudnya. Boleh faham? Jangan pula dengar, kalau gitu sembahyang kat Masjid Haram 1,000, balik tak payah sembahyang lah 10 tahun. Bukan begitu. Di Malaysia kena buat juga. Dari sana kita buat dan tambah. Maka begitu juga dalam konteks sedekah ni. Tadi tiap hari kita melakukan sedekah. Ramadan datang kita tambah. Bagi merebut peluang kedudukan anugerah Allah itu. Gitu Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, daripada Jarir radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi rahma. Allah sayang kepada hamba-Nya yang bersifat pengasih kepada orang lain. Ada kalangan adik-beradik kita, anak buah kita, utamakan mereka, kaum kerabat kita, sepupu kita yang susah, makcik kita yang susah, ambil tahu, ambil peduli. Ini adalah keutamaan. Baik. Kenapa juga Ramadan menjadi fokus Nabi untuk bersedekah ini? Kerana dalam melakukan sedekah itu, kita telah menghimpunkan dua ibadah yang besar di sisi Allah SWT, iaitu pahala berpuasa, pahala bersedekah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala liman tayyibal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa sala bil laili wan nas niyam. Sungguhnya dalam syurga nanti ada bilik yang kelihatan keindahannya itu dilihat daripada luarnya, dan daripada dalamnya dapat dilihat luarnya. Nak cerita indahnya suasana itu tuan-tuan. Bayangkan kalau kita memiliki rumah dekat dengan tasik, dekat dengan sungai, dekat dengan hutan hijau cantik, kita dapat menikmati panorama alam yang sangat indah itu.
Dan daripada luar pun nampak ke dalam rumah cantik, rumah fulan, indahnya villa beliau. Maka itu bandingan kat dunia pun kita tak selesa lah kalau orang melihat kita daripada luar. Mewada langsir, jangan biar terbuka terdedah begitu saja tuan-tuan, kita tutup aurat isteri dan sebagainya. Tapi maksudnya kat syurga begitulah kenikmatan yang diberikan Allah, begitu indah syurga itu menjadi tarikan orang untuk melihatnya. Keindahan kastil yang disediakan oleh Allah dan syurga itu bagi siapa? Orang yang cakapnya elok, cakapnya manis. Yang kedua, memberi orang makan. Yang ketiga, menjaga puasanya bersungguh-sungguh. 3 perkara yang akan menyebabkan seorang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah di akhirat, iaitu mendapat syurga yang sangat indah ini. Tayyibal kalam, tayyib kalamak, kata yang baik-baik. Wa at'imit ta'am, beri makan ke orang. Yang ketiga, adimis siyam, jagalah puasa bersungguh-sungguh, buat bersungguh-sungguh. Imam Ghazali membahagikan puasa ni kepada beberapa jenis. Ada orang puasa orang awam hanya menahan lapar dahaga saja, nafsu syahwatnya tidak dikontrol, maka dia hanya dapat lapar dahaga saja. Ada orang yang puasanya turut menjaga kualiti puasa panca inderanya, turut menjaga lidahnya daripada perkataan yang haram, perkataan yang nista, jarinya daripada menimbulkan fitnah dan sebagainya. Maka kedudukannya lebih tinggi daripada yang pertama. Ada pula yang turut berpuasa panca indera ni tadi, menjaga makan minum, menjaga diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara syahwat yang lain, hatinya turut puasa, ingat pada Allah SWT. Berlaku peningkatan amalan dalam kehidupannya. Kalau biasa-biasa satu hari baca 1 juzuk, sekarang Ramadan datang baca 3 juzuk supaya dapat khatam 3 kali Al-Quran. Itu pun nak kira sedikit banding dengan salafus salih yang khatam puluh-puluh kali dalam Ramadan. Ya. Terima kasih yang kirim star kepada saya tau. Barakallahu fikum. Tak sempat nak ajak tuan-tuan minum, tak lama lagi nak Ramadan InsyaAllah ada peluang nanti kita buat perhimpunan kelab sahabat Ustaz Zahazan. Bagi tuan ni ada peluang, join lah sahabat Ustaz Zahazan dekat Telegram. Yuana Mukhtar ya, Al-Hasanan. Dah join ke belum? Dah Mihani. Tolong share pada teman. Banyak perkara yang dikongsikan kat situ. Ada sahabat-sahabat yang rajin menulis nota dan juga doa yang kita belajar dengan kuliah-kuliah kita kat situ. Sahabat Ustaz Zahazan, Telegram. InsyaAllah lepas raya nanti kita buat perhimpunan jumpa dengan teman-teman. Rindu kat tuan-tuan, tak sempat nak jumpa. Baik, lagi apa yang dipelajari dalam kenapakah Ramadan menjadi penumpuan Nabi dalam bab sedekah ni tadi? Seperti yang telah disebutkan tadi, Nabi menyatakan bahawa dalam syurga ada satu tempat khusus untuk orang yang sentiasa menjaga perkataannya, cakap yang baik-baik. Kalau tak ada apa yang baik-baik nak cakap, tak payah cakap, diam je. Kan bagus kalau begitu, daripada cakap benda yang lara, menyusahkan orang, nak buat apa, menyebabkan orang terasa hati. Gitu kan. Baik ya. Lagi apa? Yang kedua tadi, bagi makan kat orang. Inilah tadi bab sedekah. Jadi dalam hadis mengatakan demikian, maka Nabi menghimpunkan puasa dengan bagi makan. Kerana dalam kenyataan Nabi ketiga ni adalah orang itu rajin menunaikan puasa dan lagi satu menunaikan sembahyang malam. Tuan-tuan maaf saya mikrofon ni turun naik. Dah uzur, dah banyak jasa pada saya sejak daripada PKP yang lalu. Baik ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalam Ramadan berkumpul dalamnya bagi orang beriman, puasa, salat malam, sedekah dan ucapan yang baik-baik itu, ia semua menyebabkan orang itu dapat keampunan daripada Allah dan mendapat syurga yang tinggi. Sabar ni ya, ingat bismillah, tayyibal kalam. Kemudian at'amat ta'am wa adama siyam wa salla bilaili wan nasu niyam. Ini 4 perkara. Cakap baik-baik, bagi makan kat orang, puasa jaga bersungguh-sungguh, jangan jadi puasa orang awam. Yang keempat, sembahyang malam. Tarawih itu sebahagian daripada tahajud dah tuan-tuan. Terima kasih yang kira star pada saya pagi ni, murahnya tuan-tuan. Terima kasih banyak tuan. Barakallahu fikum Yuana Mukhtar. Terima kasih. Dalam kata-kata para ulama salaf, as-salatu tusilu sahibaha ila nisfi tariq, wa siyam yusiluhu ila babil malik, wa sadaqatu ta'khuzu bi yadihi fatudkhiluhu 'ala al-malik. Dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, para ulama salaf mengatakan bahawa sembahyang yang kau kerjakan tu menyampaikan kau kepada separuh jalan. Okey. Katalah seseorang itu nak pergi ke mana? Ke Kelantan contohnya, Kota Baru. Daripada Kuala Lumpur 500 km contohnya. Maka dengan sebab sembahyang yang kau kerjakan, kau telah pun melalui perjalanan 250 km. Maknanya dah separuh. Kemudian bila engkau berpuasa pula,
separuh lagi kau dapat potong jarak tersebut. 250 adalah sembahyang, 250 km lagi adalah puasa. Dan dah sampai kat Kota Baru tu, nak jumpa dengan raja tu, contohnya kerana peraja orang besar dan sebagainya, maka sedekah itu yang akan bawa engkau bertemu dengannya. Begitu perumpamaan diberikan. Salat adalah separuh perjalanan, puasa separuh lagi, sedekah akan bawa engkau bertemu dengan raja. Raja yang dimaksudkan adalah Allah SWT. Ya, raja yang dimaksudkan di sini adalah Allah SWT. Baik, lagi apakah sebabnya Nabi kita beri penumpuan dalam bab pemberian, dalam bab sedekah? Kerana mengumpulkan antara puasa dan sedekah lebih dapat menutup kesalahan, memelihara diri daripada neraka Jahannam, dan jika ditambah pula dengan sembahyang malam, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Tirmizi, as-siyamu junnatun wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Puasa itu adalah benteng, perisai, dan sedekah pula dapat memadamkan kemarahan, dapat memadamkan kesilapan yang kau lakukan seperti api dipadamkan oleh air. Ruita Hussein, ya. Lagi sekali tekankan bahawa puasa adalah benteng, perisai daripada kita melakukan dosa. Sedekah itu pula dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sebagaimana air mampu memadamkan api. Jadi dalam hadis yang lain pula mengatakan bahawa Nabi bersabda, hadis ini riwayat Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar daripada Abu Bakar As-Siddiq, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hendaklah engkau takut pada api neraka dengan memberi sedekah, walaupun sedekah yang mampu engkau hulurkan hanyalah separuh daripada kurma. Hari ini kita melihat di masjid-masjid penyediaan buka puasa, baguslah, alhamdulillah, makanan yang enak dan sebagainya. Tapi satu kebimbangan saya lah tuan-tuan, kerana makanan yang enak yang dihidangkan di masjid-masjid ni kadang-kadang over sangat, sampai jemaah yang datang makan tu makan dan kemudian tak sempat sembahyang tarawih. Kekenyangan yang amat sangat. Sebenarnya buka puasa taklah semestinya kena berat-berat macam tu tuan-tuan. Barangkali bagi tuan-tuan yang biasa pergi ke negara Arab akan lihat perkembangan ni. Kita waktu nak buka puasa tu kan, dijemput kita oleh anak-anak kecil, tarik tangan kita. Kita tak faham bahasa Arab pun dipanggil juga kita, diajak kita buka puasa bersama dengan dia. Kita tengok baju yang dia pakai tu, vest tu, IDB bank besar dalam dunia lah. Kita menyangkakan tentulah makanan dihidangkan untuk orang buka puasa ni hebat-hebat. Biasanya lepas asar lagi mereka akan rebut tangan kita untuk ajak kita buka, supaya mereka dapat pahala penajaan buka puasa ni tadi. Ni company besar, ya. Kita pun pergilah tempat yang dimaksudkan, dia tarik tangan kita, budak lelaki tu. Sampai ke tempat buka tu, kita tengok kat atas sufra tu cuma ada air cawan, susu sikit, roti. Itulah lumrahnya buka puasa di Masjid Haram, Masjid Nabawi, di Jordan dan sebagainya. Tapi kat negara kita buka puasa, Allahu Akbar, nasi ayamnya, nasi biryaninya, pizzanya, makanan enaknya, menyebabkan buka puasa tu darah habis-habis. Istilah Melaka, makan habis-habis macam orang kebulu, ya, cover satu hari punya kelaparan. Akhirnya bila makan tu, sendawanya, anginnya dalam badannya ketat, dia nak rokok pun dah payah. Saya maghrib pun terkial nak rokok. Dan isyak apatah lagi memang tak boleh lah nampaknya. Sembahyang tarawih lagi dah tak boleh. Maka kita kerugian tuan-tuan. Nasihat saya kepada pihak pengusaha masjid, memanglah bagus bagi orang makan, tapi bagi makan yang over ni tuan-tuan, sama makanan tu terbuang, sayang sekali, ya. Jadi sebenarnya pada-padalah bagi makan ni. Kadang bila letakkan syarat untuk slot-slot buka puasa tu mahal sangat, tak semua orang mampu, padahal itu satu sunnah Nabi untuk penajaan buka puasa. Tapi bila kita syaratkan dengan jumlah yang besar, kerana makanan yang kita nak taja itu, maka ini tuan-tuan seolah menghalang orang lain untuk buka puasa, untuk menaja buka puasa. Padahal ramai kat luar sana yang niatnya baik nak bagi orang buka puasa, tapi tak ada kemampuan. Dia mungkin boleh hulurkan ringgit-ringgit sikit, dia tak boleh banyak-banyak seperti disyaratkan dalam slot-slot tu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi mungkin kita perlu ubahlah cara fikir ni. Makan lebihan bulan puasa ni bukan saja boleh mudarat kesihatan. Tanyalah doktor-doktor. Kita kelaparan satu hari, tiba waktu buka kita sental, hentam, pantang lalu, semua sapu. Baik untuk kesihatan tuan-tuan. Sepatutnya buka puasa tu kena makan yang lembut seperti dipesan dalam amalan salafus salih, makan macam bubur, buah-buahan, kurma. Ya. Baik. Dalam sebuah hadis, Abu Darda mengatakan, "Sallu fi zulmatil lail raka'ataini li zulmatil qubur. Sumu yawman syadid li hari yawmin nusyur. Tasaddaqu bi sadaqatin li syari yawmin asir." Bersalatlah kamu pada kegelapan malam 2 rakaat untuk menghadapi kegelapan kubur.
Berpuasalah kamu pada hari yang sangat panas untuk melawan kepanasan hari mahsyar nanti. Bersedekahlah kamu dengan satu sedekah untuk melawan kesulitan hari kiamat yang sangat menyukarkan. Ya, pesan Abu Darda kat sini, sembahyang malam untuk menghadapi kegelapan kubur. Puasalah kamu pada hari yang sangat panas untuk menentang kepanasan pada hari mahsyar. Bersedekahlah kamu dengan satu sedekah untuk melawan kesukaran hari kiamat yang menyukarkan. Liyaumin asir. Hari kiamat ni merupakan hari yang sangat payah kepada orang-orang kafir terutamanya. Lagi, apakah sebab Nabi banyak bersedekah bulan Ramadan? Apakah kaitan sedekah dengan puasa? Dalam kita puasa akan terjadi cacat cela. Puasa yang menutup dosa adalah puasa yang terpelihara daripada segala perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pelihara diri kita. Manusia umumnya tak dapat melihara diri dengan sempurna. Maka sedekah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dapat menampal kebocoran-kebocoran, kekurangan-kekurangan berlaku. Antara itulah Allah mewajibkan kepada kita untuk memberi zakat fitrah di akhir Ramadan yang mulia, untuk mencuci segala kekurangan ataupun pencemaran yang berlaku pada ibadah puasa yang kita lakukan. Sedekah je tak cukup, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah je tak cukup, kita kena tambah dengan sedekah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Ustaz pada saya pagi ni. Penting sangat topik ni tuan-tuan, sampaikan kepada teman-teman kita tuan-tuan, tolong. Kenapa sedekah itu menjadi satu fokus penting Nabi dalam kerangka ibadah Ramadan baginda SAW. Lagi, orang yang berpuasa meninggalkan makan minumnya kerana Allah. Apabila kita menolong orang berpuasa dengan beri makan minum untuk berbuka, maka serupalah kita dengan orang yang mengutamakan orang lain atas dirinya. Kerana itu, di syariat kita untuk dimakan kepada orang yang berbuka, terutamanya du'afa dan juga fukara, masakin, mengajak mereka untuk buka berpuasa bersama-sama. Diajukan pertanyaan kepada para salafus salih, lima syuri'a siyamu qala liyazukal ghaniyu ta'mal ju' fala yansal ja'i'. Ditanya kepada para salafus salih, apa hikmah puasa ni? Jawapan mereka, kerana dengan puasa itu kita dapat melatih syufa'at, dapat kita menyelami, menghayati kemiskinan, kelaparan, kesulitan dialami oleh para fuqara dan juga masakin. Kalau kita tak buat puasa, kita tak melakukan ibadah puasa, menandakan kita ini belum syukur atas nikmat Allah, memberi kepada kita berbagai-bagai perkara, menghujankan untuk kita berbagai-bagai anugerah. Itu adalah masalah. Selain faedah itu, ada banyak lagi faedah. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku amat menyukai umat Islam supaya melipat gandakan kepemurahan tangannya dalam puasa, kerana beberapa sebab. Pertama, meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua, memenuhi hajat manusia. Yang ketiga, memenuhi keperluan manusia kerana tekun puasa dan salat. Dan kita tambah pula dengan sedekah yang dilakukan. Yang mulia Said Mahizan, Alhamdulillah. Baik, kalau kita baca kisah para salafus salih, bagaimana kesungguhan mereka memberikan pertolongan jamuan kepada fakir miskin. Kebanyakan ulama salaf memberikan berbagai pertolongan kepada fakir miskin. Mereka, sebahagian apa yang ada pada mereka. Kalau mereka mempunyai RM10, maka mereka akan beri 4 atau RM5 daripada wang mereka. Sebahagian untuk keperluan mereka sendiri, tapi sebahagian telah pun diinfakkan kepada golongan yang memerlukan itu. Abdullah bin Umar sentiasa berbuka puasa dengan fakir miskin. Dengar ni tuan-tuan, kita ada pejabat kan sebagai contohnya. Apa salah kalau kita peruntukkan satu dalam sebulan, satu hari dalam sebulan itu panggil para hufaz, para anak yatim, aitam, datang buka puasa bersama kita, terus sembahyang tarawih, sembahyang isyak, sembahyang maghrib, isyak dan juga tarawih bersama. Apa salahnya? Syarikat-syarikat besar-besar punya bangunan besar-besar, wisma besar-besar. Apa kena wisma tu nak dibanggakan? Ingat tahu, setiap benda tu ada zakatnya. Zakat bangunan adalah jemput orang fakir dan miskin datang ke tempat kita. Ingat tahu, setiap benda ada zakatnya. Zakat kereta adalah membawa orang menaikinya. Ingat tahu, rumah besar tu zakatnya ada. Zakatnya mengajakkan keluarga berkumpul tidur padanya. Gitu Baik. Pada satu petang datanglah seorang peminta sedekah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu buka puasa dengan fakir miskin. Apabila beliau tidak menyediakan makanan untuk fakir miskin, beliau tidak akan makan pada malam itu. Jika beliau sedang makan, datang fakir miskin, beliau bangkit memberikan bahagiannya kepada fakir miskin baru datang itu. Kerana itu, kadang-kadang beliau, Abdullah bin Umar ni, kelaparan semalam suntuk kerana bagi makan utama pada fakir miskin. Aina Musafa alaihi. Pada satu petang datanglah seorang minta sedekah kepada Imam Ahmad. Pada waktu itu dia memegang roti untuk buka puasa. Maka dengan tulus ikhlas Imam Ahmad memberikan roti itu kepada yang peminta tersebut, pada fakir itu, dan beliau menahan lapar sepanjang malam. Inilah iman para salafus salih, para sahabat, para ulama
Kita tentu tak mampu nak ikut mereka. Kalau tak mampu ikut sepenuhnya, ambillah sebahagiannya, tuan-tuan. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Tak boleh buat semua, ambillah sebahagian, buatlah sebahagian, ya. Jadi lagi amalan Nabi kita untuk mempertingkatkan ketakwaan dalam Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nabi telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Rozan Aziz, alhamdulillah, ya. Kalau salam pagi kita tengok ramai orang mengaji Quran online. Guru-guru yang mulia mengajar mereka online. Bagus, alhamdulillah. Ya. Jadi membaca Al-Quran satu ibadah, mengajar Quran ibadah yang besar. Para salihin mengetahui kelebihan fadailul Quran. Tak dapat dihitung, tak dapat ditinggalkan. Kerana itu mereka menekunkan diri membaca Al-Quran dalam Ramadan. Contohnya Al-Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki, Imam pengasas Maliki yang terkenal itu. Imam yang hebat, yang segak, yang tinggi. Selalu pakai minyak wangi yang harum ini, bajunya putih. Kalau nak menyampaikan hadis, dia duduk tempat yang tinggi. Tujuannya bukan untuk dimuliakan orang, tapi nak orang memuliakan hadis yang disampaikannya. Pun demikian, nak cerita hebatnya Imam Malik menyayangi hadis. Pernah satu ketika menyampaikan hadis, tiba wajah yang putih itu tukar menjadi merah, biru, hitam. Maka anak muridnya keheranan melihat apa sahaja tuan guru ni bertukar-tukar warna, apa yang pucat, apa yang tak kena. Mereka berlari lepas daripada kuliah itu jumpa dengan tuan guru nak leraikan masalah dia alami ni. Rupa-rupanya Imam Malik kata, lihat dalam baju aku dia ada sesuatu menyengat. Mereka melihat dalam jubah Imam Malik itu ada 3 ekor kala jengking yang menyengat beliau. Beliau tidak berhenti baca hadis. Kerana baginya membaca hadis itu seumpama sedang salat. Tak layak dibuka dengan perkara-perkara remeh. Allahu Akbar. Disengat kala tidak buka salat. Bukan tidak buka salat, tidak berhenti baca hadis. Begitu penilaian Imam Malik kepada hadis. Cintanya kepada hadis. Walaupun demikian, menjelang datang hujung-hujung Syakban, maka Imam yang mulia ini akan mengumpulkan kitab hadisnya diserubungkan dengan kain putih. Dan beliau mengatakan bahawa, wahai kitab hadis, aku sayang kepadamu, engkaulah sebagian daripada Rasulullah SAW, penyampaian Rasulullah dan ilmu baginda. Tapi datang Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka mereka menumpukan diri membaca Al-Quran, mengkhatamkannya dan memahamkannya. Ingat ya, setiap kali kita baca Quran, kita akan faham makna yang berbeza daripada sebelumnya. Kayanya maksud yang dibawa di Al-Quran. Itu kalau kita mampu untuk tadabbur. Ya, saya sangat galakkan tuan-tuan. Tuan-tuan ada kemampuan kan, buatlah investment akhirat, faham kalam Tuhan kita, faham kalamullah. Milikilah tafsir Ibn Katsir. Ni tafsir Ibn Katsir ni. Saya tak tahu kenapa terbalik ni tuan. Ni tafsir Ibn Katsir. Dapatkan tafsir Ibn Katsir. Ya. Ni tafsir Ibn Katsir yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Melayu buat pertama kali. Dapatkan ni. Cubalah faham kalam Allah. Jangan matilah selagi kita tidak faham Al-Quran. Rugi. Kalau kita tak mampu baca, belajar bahasa Arab, mikir tafsir Ibn Katsir. Membantu kita untuk memahami Al-Quran dengan sempurna, ya. Yang mulia Haji Hafizah, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang share-share pada adik-adik, ya. Baik, kita masih lagi bincangkan tentang keutamaan amalan yang boleh menjadikan kita orang bertakwa, mencontohi Nabi SAW. Iaitu Nabi membaca Al-Quran begitu bersungguh-sungguh dalam Ramadan. Dan Nabi tak bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa la hasanatu bi ansya'am salihah. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lam harf, wa mim harf. Iaitu Nabi SAW telah pun menyatakan kepada para sahabat, berpesan bahawa siapa baca Al-Quran, setiap kalimah itu, setiap huruf baginya 10 pahala. Dan Allah melipat gandakan lebih daripada itu mengikut keikhlasannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif adalah satu huruf, lam huruf yang kedua, mim huruf yang ketiga. Maknanya 3 huruf yang kau bacakan itu pun sekurang-kurangnya kau dapat ganjaran 30 di sisi Allah SWT. Alangkah ruginya orang yang tidak berusaha untuk membaca Al-Quran sedangkan dia tahu kelebihan keutamaan baca Quran itu begitu besar pahala di sisi Allah SWT. Baik. Dalam sebuah hadis mengatakan, man syaghalahu al-Quranu an zikri wa mas'alati a'taitu afdal ma utisailun wa fadlu kalamillahi ala sa'iri kalam ka fadlillahi ala khalqih. Dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kita pernah bersabda SAW, siapa yang disibukkan baca Al-Quran dari meminta-minta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya segala yang diminta oleh manusia dalam hajat-hajat mereka kepadanya walaupun dia tidak minta. Dengar baik, man syaghalahu mas'alati, man syaghalahu al-Quran an mas'alati a'taituhu afdal mimma u'ti as-sa'ilun.
Siapa yang disibukkan baca Quran, tak sempat nak minta kepada Allah, kerana sibuknya membaca, menghafaz, mengingati Quran itu, maka Allah akan berikan kepadanya hajat sekalian manusia yang minta kepadanya diberikan kepada beliau. Hebat Allah, tuan-tuan. Kita tengok anak-anak kita menghafal Quran, nak ingat Quran, tak sempat nak berdoa. Sepanjang malam dibaca Al-Quran itu dengan tujuan untuk ingat, takut lupa, takut hilang. Kerana Quran ni lebih mudah lari daripada unta yang tidak bertambat. Diumpamakan begitu Nabi kita SAW. Maka oleh kerana ketakutan Quran itu hilang daripadanya, dibangun sepanjang malam sampai tertidur-tidur, sihan dia. Maka usah risau, wahai anakku, saudaraku, sahabatku, kau hafal Quran, kau tak sempat minta kepada Allah, Allah pasti memberi kepadamu segala yang diminta oleh manusia keseluruhan kepada kamu, walaupun kamu tak minta perkara itu. Kayanya Allah kita, sayangnya Tuhan kita kepada orang yang membaca Al-Quran, mengamalkannya. Dia sibukkan baca Quran pagi, petang, siang, malam. Baik tuan, inilah dia kedudukan membaca Al-Quran. Itu juga disebut dalam hadis terakhir saya nak baca pada pagi ni. As-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syahwata fasyafi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili wa syafi'ni fi fayashfa'ani fayadkhulu jannah. Di akhirat nanti, yang akan beri syafaat kepada kita antaranya selain daripada Nabi SAW, selain daripada para ulama, para salafus salih, keluarga yang bertakwa, yang bertakwa, yang akan beri syafaat kepada kita juga adalah Al-Quran dan juga sembahyang. Maka yang akan beri syafaat kepada seorang itu adalah sembahyangnya, akan beri syafaat kepadanya adalah puasanya dan juga Quran. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku menahannya daripada makan, minum, melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sebelumnya tapi jadi haram kerana dia berpuasa. Maka berilah syafaat kepadaku, kebenaran kepadaku untuk beri syafaat kepada fulan. Tengok tu. Yang kedua, iaitu Al-Quran. Al-Quran pula berkata kepada Tuhannya, ya Allah, aku telah menghalangnya daripada tidur waktu malam kerana dia sibuk membacaku sepanjang malam. Maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepadanya. Maka puasa dan Quran memberi syafaat kepada si mati. Puasa dan Quran memberi syafaat kepada orang di akhirat nanti. Kerana puasa tadi menghalangnya daripada mengikut syahwatnya, manakala Quran menghalangnya daripada tidur malam kerana sibuknya membaca, takut dia hilang. Maka Quran dan juga puasa bergandingan memberi syafaat kepada seorang di akhirat. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik tuan, ya sedikit saya nak baca bacaan Nabi dan para sahabat dalam qiyam Ramadan. Nabi memanjangkan bacaan salat malam di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan lain. Pada satu malam, Abu Huzaifah sembahyang bersama dengan Nabi. Rasulullah baca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Setiap kali membaca ayat bentuk takhwif, iaitu menakutkan, baginda berhenti mohon perlindungan kepada Allah. Kerana itu sesudah 2 rakaat baginda salat, Bilal pun mengumandangkan azan subuh. Panjangnya. Ini binti khair, barakallahu fikum. Panjangnya sembahyang tahajud Nabi, tarawih Nabi. Ini dalam satu hadis ya. Panjang Nabi baca Al-Baqarah diikuti dengan An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, mungkin dalam periwayatan ni kata para ulama hadis mungkin yang baca Al-Baqarah diikuti dengan Ali Imran, diikuti An-Nisa, tapi dalam sebutan hadis Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tak boleh tu, maknanya habis sembahyang 2 rakaat terus masuk subuh. Allahu Akbar. Bilakah waktunya? Ini qiyam Ramadan sebenarnya, kata para ulama yang membicarakan tentang hadis ni. Maka Umar bin Khattab telah menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari supaya membaca 200 ayat tiap-tiap rakaat. Ketika hampir subuh barulah keduanya selesai salat. Semenjak itu tetaplah pada zaman sahabat, setiap kali bulan Ramadan dibacakan 200 ayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita dah berkena nasi biryani ni macam mana tuan-tuan nak sembahyang tarawih, tersedak nanti kan. Itu sebab Ramadan pada kali ini jadikan dia peningkatan pada amal kita tuan-tuan. Saya nak baca setakat ni saja dulu, dan pesan yang terakhir sekali. Kalaulah kita berniaga sebagai contohnya dalam mana-mana perniagaan lah. Perniagaan kita hari Isnin hingga Jumaat tak mencatat keuntungan. Kita tunggu Sabtu Ahad tu orang datang ramai-ramai. Betul kan? Kalau Sabtu Ahad tu tak datang, orang pun tak mengapa. Kita tunggu tu 25, 26, 28. Itu mesti buka kedai. Kenapa? Kerana waktu tu orang dapat gaji. Kadang-kadang perniagaan 5 hari terakhir itu mampu untuk menanggung sepanjang bulan. Maka kalau kita cover tiap-tiap bulan, hujung bulan tu kita mesti berniaga dah cover 12 bulan dah. Sebab hujung bulan tu penting, orang dapat gaji. Kenapa Ramadan tak buat macam tu tuan-tuan? Kenapa Ramadan tak buat macam tu? Kan ke hari-hari hujung tu Allah janjikan pahala banyak. Adalah tu kadarnya. Mengapa hari-hari akhir 20 yang terakhir tu makin banyak orang meninggalkan masjid? Orang ni adalah orang yang rugi. Sebagaimana ruginya
peniaga, businessman ni tadi tak buka pusat perniagaannya pada hari-hari orang dapat gaji, itu pada hujung bulan, maka demikian juga si muslim akan rugi kalau 10 hari 10 hari terakhir mula pada 20 hari bulan Ramadan itu dia tidak penuh melakukan amal salihnya, baca Qurannya, sedekahnya, sembahyang tarawihnya. Kalau dia tak buat, memanglah dia lebih rugi daripada orang rugi kat dunia dalam perniagaannya. Ya, jadi kalau kita nak beli apa-apa baju raya, dah jadi satu trend pula kita mesti baju raya. Ya, baju yang berayanya. Tak mengapa lah tuan, kalau nak beli sangat pun belilah sebelum Ramadan. Ni hari ni, besok tak masuk Ramadan, fokus saja ibadah. Kalau sibuk sangat pun awal-awal Ramadan, hari 5, 6 yang awal tu siapkan semua keperluan. Supaya supaya masuk setengah Ramadan tu kita dah memang prepare betul-betul untuk fokus ibadah je. Tak ada dia sibukkan nak beli tu lagi, nak pergi shopping lagi. Sembahyang tarawih pun tinggal. Ini adalah satu kerugian. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita keberkatan Ramadan. Cukuplah 2 perkara je saya sebut pada hari ni, iaitu banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran. Yang ketiga tadi, sembahyang tarawih jaga. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan membangkitkan kualiti kita di sisi Allah, meninggikan darjat seperti disebut awal tadi. Nak tahu kedudukan Allah di sisi kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Setara mana kita menjaga amal salih yang ditetapkan, setara itulah tanda prihatinnya Allah kepada kita. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan untuk renungan berpagi ini. Terima kasih kerana kehadiran. Ampun maaf atas segala kekurangan. Segala yang baik semuanya daripada Allah Taala, yang buruk kelemahan manusia hakikatnya daripada Allah juga. Sampaikanlah video ini kepada teman lain. Persiapan menghadapi Ramadan, 3 perkara iaitu sedekah, dan seterusnya Al-Quran, dan seterusnya sembahyang tarawih, qiyamul lail, jaga. Dan keempat, kalau nak sebut tadi, puasa bersungguh-sungguh. Dan lebih fokus lagi dalam buat sedekah, bagi makan orang buka puasa. Tak semestinya pada mahalnya, tapi pada ikhlasnya. Sekian, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ismir, Zaitun, terima kasih semua, Rohana, Maila, barakallahu fikum. Tolong share video kepada teman yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalulah amalkan doa. Allahumma farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muttarin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Panjang masuk dekat sahabat Ustaz Azan, nanti ada Umi Fatih updatekan doa ni. Sekali, Allahumma farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muttarin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Allahumma farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muttarin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni birahmatin tughnini an rahmati man siwak. Ya Allah, Tuhan yang menghilangkan kesusahan, Tuhan yang menyahut permintaan orang yang tersepit, Tuhan yang pengasih penyayang di dunia juga di akhirat untuk hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau merahmatiku, rahmatilah aku dengan rahmat yang menyebabkan aku tak perlu pada siapa pun melainkan kepada Engkau sahaja. Ya, moga kita sihat, keuangan kita cukup, kita ada kecukupan, dapat bereskan segala hutang menghadapi Ramadan ini. Terima kasih. Jangan lupa sharekan doa nanti Umi Fatih. Tolong masuk ke sahabat Ustaz Azan di Telegram. Doa dan nota ada disediakan, insya-Allah. Terima kasih tuan. Jumpa lagi Ruqyah Ismail, jumpa lagi Aziza Arifin. Barakallahu fikum. Terima kasih Sauda, barakallahu fikum. Ya, sebelum pergi pasar sembahyang sunat duha dulu pagi ni. Dah pukul apa ni? Dah pukul 8 suku. Sembahyang sunat duha Jadi jangan lupa ucap Anis. Sembahyang duha, minta kepada Allah dimudahkan segala urusan kita pada ini. Sembahyang duha, Allah akan bereskan segala hajatnya di pagi sampai ke petang. Ya bani Adam, irka'li raka'ataini min duha akfika akhirahu. Wahai manusia, tunaikan kamu 2 rakaat duha, aku akan sempurnakan segala hajatmu pada hari ini. Jom sembahyang sunat duha. Sekian, terima kasih tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina muslimatil mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farijal hammi ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muttarin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna warhamna bi rahmatin tughnina rahmati man siwak. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih semua yang hadir. Danila, Idham, terima kasih yang kirim star kepada saya sekali lagi. Ismir, terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mas Sinda Johari, terima kasih nak menaikkan ibadah umrah. Terima kasih pada Zazan Travel kerana menaja program kita pada pagi ini. Saudara-saudara, terima kasih semua. Ada siapa nak menaikkan umrah bulan Syawal nanti, bulan Ramadan dah penuh dah. Siapa yang nak pergi bulan Syawal boleh mendaftar dengan Zazan Travel. Terima kasih Muhammad Risham. Siapa nak menaikkan ibadah umrah Syawal, waktu tu agak free, tak ramai orang. Free maksud saya lapang jadi tak sibuk macam Ramadan, tak sibuk macam musim haji, tak sibuk macam musim sejuk. Jom daftar bersama dengan Zazan Travel untuk umrah Syawal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faizal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.